Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan tentang sifat cahaya. Cahaya yang kita tengok, yang kita rasa dan yang kita dapat manfaat dia, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita belajar pada hari ini. Murid-murid boleh rujuk muka surat 87 buku teks. Okey, baik. Pertama sekali, pergerakan cahaya. Tahukah kamu sebenarnya cahaya itu bergerak? Cahaya itu bergerak. Dalam banyak-banyak kelajuan makhluk ataupun kehidupan dekat dunia ini, antara yang paling laju adalah cahaya. Yang seterusnya adalah bunyi. Kita cerita tentang cahaya dulu. Dalam situasi di atas, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Perkara ini adalah dalam garis yang lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Cahaya boleh bergerak dalam keadaan lurus. Cahaya bergerak lurus. Ini sifat yang pertama yang perlu kita tahu. Bukti dia apa? Lihat cahaya daripada lampu kereta, alur cahaya matahari di celah pokok. Ni kalau kamu dah nampak lah, memang cantik. Seterusnya cahaya daripada lampu helikopter, contoh. Dan juga lampu daripada lampu sulur. Alright, menunjukkan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Alright. Seterusnya, sifat yang seterusnya adalah kejelasan bayang-bayang objek. Kejelasan bayang-bayang objek. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya bergerak lurus dihalang oleh suatu objek. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. Sama ada lut sinar, lut cahaya dan juga gelap. Okey, ini yang kita sebut sebagai, dengan baik-baik, keboleh penembusan cahaya. Ada 3. Apa tu? Yang pertama lut sinar, yang kedua lut cahaya, dan yang ketiga legap. Apa beza ketiga-tiga ni? Okey, baik. Ustaz akan terangkan. Tengok pada muka surat 91 tu, kamu boleh baca sendiri. Tapi Ustaz akan terangkan tiga-tiga keboleh penembusan cahaya ini. Yang pertama lut sinar. Lut sinar ni maksudnya dia 100%. Dia jelas. Contoh jelas ni, contoh macam plastik, cermin kereta, jelas. Maksudnya kamu nampak. Tapi kalau lut cahaya, sebahagian saja yang kamu nampak. Contohnya cermin rumah, cermin rumah kamu yang dia, kalau kita lalu dekat belakang cermin tu, kita nampaklah orang, tapi kita tak kenal siapa orang tu sebab dia kabur. Tu contoh plastik kuih tu kan, yang putih tu, ataupun plastik yang bungkus-bungkus makanan tu, kan kamu tak nampak, tak jelas. Tu kita panggil sebagai lut cahaya. Yang ketiga legap. Legap membawa maksud 100% kita tak nampak apa-apa. Contohnya pintu, dinding. Pintu cahaya tak boleh tembus, jadi kita tak nampak. Contoh, kamu duduk belakang pintu, mak kamu tak nampak kamu belakang pintu, sebab pintu tu bersifat legap. Boleh faham? 3 sifat kejelasan bayang-bayang objek. Ini penting untuk kamu faham. Lut sinar jelas, lut cahaya kurang jelas, legap langsung tak nampak. Okey, seterusnya, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang ni, ni kamu boleh buat eksperimen. Semakin dekat cahaya tersebut, maka semakin kecil lah gambar bayang-bayang objek tersebut. Seterusnya, muka surat 94, pantulan cahaya. Cahaya juga boleh dipantulkan.
Pantul ni maksudnya dia pergi satu tempat, dia boleh terpantul. Macam bola. Itulah pantul. Bola kan, kamu baling, tendang bola kat dinding, bola tu akan terpantul semula. Itulah yang disebut sebagai pantulan. Dan cahaya juga bersifat sedemikian, tapi pada beberapa objek saja. Apa dia? Contohlah, kalau cahaya tu kita suluh dekat dinding, dia tidak akan terpantul. Cahaya akan terpantul apabila dia menyuluh pada permukaan yang berkilat. Contohnya cermin, air, dan juga permukaan logam. Itu contoh. Yang berkilat, dia akan terpantul semula. Contoh, imej terbentuk pada permukaan air, imej terbentuk pada permukaan logam, dia akan terpantul semula. Right. Jadi kamu jangan terkejut kalau muka kamu terpantul dekat jubin lantai. Ini kalau pergi Tesco ke pergi Giant kan, kamu akan nampak lah. Ataupun kalau kat rumah kamu, akan terpantul wajah kamu sendiri. Ni adalah semuanya adalah sebabkan pantulan cahaya. Baik, seterusnya kegunaan pantulan cahaya. Apa kegunaan dia? Banyak. Yang pertama, side mirror. Tahu side mirror? Cermin sisi kereta kamu tu. Kalau tak ada cermin sisi tu, maka kamu tak boleh tahu kenderaan di belakang kamu. Jadi penting. Penting, dan daripada sistem cermin sisi tersebut adalah menjadikan cahaya dapat dipantulkan. Kamu boleh tengok kenderaan yang berada di kiri dan kanan. Itulah yang disebut sebagai pantulan cahaya. Right. Seterusnya, apa lagi menggunakan sistem pantulan cahaya? Cermin gigi. Cermin gigi ni bantu doktor gigi melihat keadaan gigi sakit. Kalau tidak, tak boleh nampak. Siapa pernah pergi klinik cek gigi, dia tahu. Seterusnya, ada contoh lain, cermin dekat kedai kasut pun memantulkan cahaya. Nampak kan? Nampak kaki kan? Kalau tidak, macam nak tahu cantik tak cantik, sesuai tak sesuai kasut yang kita pakai. Lagi cermin dekat kedai gunting rambut. Dan yang seterusnya bawah ni, ini adalah contoh yang digunakan dalam sistem kapal kapal selam. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Ini namanya periskop. Ada satu batang panjang berbentuk L macam ni, ada satu cermin dekat bawah dan ada satu cermin dekat atas. Mata yang di bawah ni dia akan tengok dekat sini, akan terpantul dekat atas dan kita akan nampak. Okey, banyak lagi contoh-contoh lain. Ini adalah hebatnya Allah SWT mencipta cahaya dan manusia sentiasa menggunakan kepentingan cahaya tersebut. Cahaya juga bersifat pantulan. Inilah yang disebut sebagai pantulan. Nampak? Kalau kamu ambil torchlight tu, kamu suluh dekat cermin tu akan memantulkan cahaya tersebut ke atas. Dan yang seterusnya ada tajuk tentang pembiasan cahaya dan juga pembentukan pelangi, yang kita akan belajar di dalam kelas yang akan datang. Wallahu alam. Hari ini kita belajar tentang sifat cahaya, iaitu sifat cahaya boleh dipantulkan. Yang pertama dan yang kedua adalah cahaya boleh bergerak lurus. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum.